kura-kura sebenarnya mengambil sempena nama kura-kura, dan sejarah pembentukan atau penubuhan silat kura-kura ini dikatakan bermula dengan seorang guru silat yang membuat pertapaan ataupun pergi bertapa di sebuah perkampungan di Hulu Paka, Dungun. Semasa beliau bertapa, beliau melihat dua ekor kura-kura yang sedang bertarung, panggil berbalah, berkelahi untuk merebut beberapa biji pisang hutan. Di situ dikatakan beliau melihat kaedah ataupun cara perkelahian merebut pisang-pisang tersebut penuh dengan kelembutan dan kesenian, di mana dua ekor kura-kura tersebut mengais pasir sambil menggerak-gerakkan body ataupun badan masing-masing. Di situlah guru silat tersebut yang sedang bertapa melihat satu keunikan dan kelembutan dan juga kesenian perkelahian kura-kura tersebut. Di situlah beliau mengambil satu pendekatan untuk mewujudkan satu atau untuk melahirkan satu sebuah silat kepada orang ramai. Jadi apabila di tempat pertama tersebut dia berjumpa dengan seorang panggil perantau lah, ataupun orang luar, orang hulu berang yang berada bersama-sama di situ, dan beliau berbincang untuk memberi tugas dan tanggungjawab kepada rakan dia tersebut yang dikenali dengan nama Ibrahim ataupun Pok Him. Dan Pok Him ni berasal daripada Hulu Berang, dan Pok Him ni bawa balik kesenian hasil daripada beliau tonton perkelahian kuku merebut pisang tersebut, bawa balik ke Hulu Berang, dan beliau menubuhkan ataupun membentuk satu persembahan ataupun orang panggil silat yang dikenali nama silat kura-kura. Dan kaedah ataupun cara persilatan dulu sebiji ataupun serupa dengan kesenian yang dipertontonkan oleh dua ekor kura-kura. Dan dua ekor kura-kura ni lah mak dengan anak dia berebut pisang. Dia bawa balik ke Hulu Berang dan ditempatkan dikatakan di Kampung Menderung dan juga Kampung Gunung. Dan di situlah Pok Heng disebut mewujudkan satu macam pusat latihan lah untuk melatih warga Hulu Berang ni, orang Menderung dan Gunung ni, untuk membuat silat kura-kura tersebut. Di situlah lahirnya pesilat-pesilat kura-kura yang tersohor masa tersebut, Pok Nuh ataupun arwah Yunuh. Lepas tu lahirlah Pok Yatim ataupun Yatim, Yaya, arwah semua ni, Razali. Ini orang lama, orang yang sohor, dan masih ada lagi Zali, dan Mamat pun rasa dikatakan arwah juga lah, jadi Zali. Dan silat kura-kura ini kalau mengikut sejarahnya tidak ada tempat lain, hanya di Kampung Menderung dan Kampung Gunung ni saja. Dia ada di daerah Hulu Terengganu, dan persembahan silat kura-kura ini berjaya sekali sehingga ke luar negara, di Singapura, dan juga persembahan di tempat-tempat keramaian, majlis-majlis. Dan saya ingat saya persembahan silat kura-kura yang terhebat ialah di Sekolah Menengah Ajir semasa lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada masa tersebut, Datuk Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Dan hasil daripada tunjuk ajar dan juga pemantauan Majlis Kebudayaan Daerah Hulu Terengganu, maka lahirlah ahli-ahli silat kura-kura ini dengan kita membentuk pelapis untuk mengelakkan daripada kepupusan silat kura-kura ini. Itulah pada masa tersebut, akhir 80-an dan awal 90-an, kita wujudkan anak kura-kura
kita panggil anak kura-kura dan juga cucu kura-kura. Dan pernah sekali sekolah kebangsaan Menrong yang berada di Kampung Gunung ini, pelajar-pelajar diajar untuk mempelajari silat kura-kura. Bermula daripada perkelahian dua ekor kura-kura, lahirlah sejenis silat hasil ketajaman pengamatan dan sensitiviti seorang guru silat Melayu separuh abad yang lalu. Dengan mengambil sempena nama binatang berkenaan, silat kura-kura berkembang subur di Hulu Trengganu, terutamanya di Kampung Menarong dan Kampung Gunung. Ia sentiasa dipertontonkan dalam pelbagai majlis keramaian anjuran kerajaan negeri, baik di peringkat daerah maupun peringkat negeri. Berdasarkan cerita dan maklumat yang diperolehi, seorang guru silat dikatakan telah bertapa di sebuah gua di kawasan Hulu Pakadungun. Semasa beliau bertapa, guru silat berkenaan menyaksikan satu peristiwa perkelahian dua ekor kura-kura yang sedang berebut beberapa biji buah pisang hutan. Perkelahian antara ibu kura-kura dengan anaknya itu berlaku dengan hebat, memperlihatkan pelbagai ciri pergerakan yang menarik. Kedua-duanya kelihatan berpusing-pusing sambil mengais-ngais pasir dengan gerak mengagumkan, serta menghasilkan bunyi berdesir seolah-olah lagak dua orang yang sedang bertarung. Peristiwa tersebut diingati oleh guru silat berkenaan, sehingga pada suatu masa setelah tamat bertapa, beliau mempraktikkan dan mengolahkan gerak langkah kura-kura. Keistimewaan silat ini diperturunkan kepada seorang perantau dari Hulu Berang bernama Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Pak Him sahaja. Dari situ, Pak Him mengembangkan silat kura-kura di Mukim Hulu Berang kepada penduduk yang dikenal pasti mampu mewarisi keunggulan silat tersebut, antaranya Yunus Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selaku badan induk yang mempopularkan badan seni budaya di daerah Hulu Terengganu ini, Majlis Kebudayaan Daerah Hulu Terengganu yang telah wujud semenjak tahun 1986 lagi, telah pun mengurus beberapa aktiviti kesenian dan kebudayaan di peringkat daerah Hulu Terengganu. Di antara satu cabang seni yang menjadi tarikan utama di daerah Hulu Terengganu ialah seni silat kura-kura yang kini telah pun membuat persembahan di merata tempat di seluruh semenanjung Malaysia. Persembahan-persembahan ini telah terkenal kerana ia satu-satunya persembahan yang unik, satu seni silat yang mungkin penting ataupun menarik untuk ditonton oleh masyarakat awam. Dan pada ketika ini, silat kura-kura yang popular pada satu ketika dahulu telah pun mempunyai pesilat-pesilat pelapis yang telah berjumlah tidak kurang daripada 10 orang dan telah pun membuat persembahan di merata aktiviti kesenian. Selalunya persembahan-persembahan silat dijemput dalam aktiviti keramaian, kenduri kendara dan juga majlis-majlis sambutan VVIP. Dan pastinya penonton-penonton yang hadir menonton persembahan silat kura-kura ini terhibur dengan telatah dan juga gelagak pesilat ini ketika mengadakan ataupun mempersembahkan tariannya. Pencapaian yang telah pun dikecapi oleh pasukan silat kura-kura ini sehingga kini ialah dengan mempertontonkan persembahan silat ini di hadapan VVIP
seperti yang amat berhormat, di hadapan yang amat berhormat Perdana Menteri, menteri-menteri, dan juga di satu persembahan pertunjukan seni dan budaya di Singapura. Di samping itu, pada kami Majlis Kebudayaan Darul Terengganu, pencapaian paling unggul yang paling kita rasai ialah tentang wujudnya pasukan-pasukan silat yang dari kalangan belia. Selepas kita tunjuk ajar, kita latih, akhirnya pasukan ataupun pesilat ini diperturunkan kepada anak-anak muda, dan itu pada saya pencapaian paling utama selepas lebih daripada 30 tahun silat ini berkembang, dan akhirnya kita dapat lahirkan beberapa pasukan-pasukan ahli-ahli silat yang baru. Dan di pihak Majlis Kebudayaan Darul Terengganu, kita mengharapkan agar silat ini terus berkembang. Silat kura-kura yang menjadi tarikan kepada pelancong untuk datang ke Hulu Terengganu terus berkembang, dan kita harapkan juga supaya ahli-ahli pesilat ini terus komited memberi tumpuan, berlatih dan juga menerima ilmu-ilmu baru, supaya nanti persembahan di hadapan penonton, pengunjung daripada pelancong yang datang terus terhibur untuk datang lagi dan melihat lagi persembahan silat kura-kura ini. Setelah kematian Pak Him, kesinambungan mengembangkan silat kura-kura terpikul di bahu Pak Nus, dan beliau berjaya menarik penyertaan sekian banyak pelatih baru dari kawasan berhampiran. Bermula tahun 1970-an lagi, persembahan silat kura-kura ini diminati ramai. Kumpulan silat kura-kura dijemput di dalam majlis perkahwinan, sambutan VVIP untuk satu-satu acara negeri dan peringkat daerah. Antara pelapor silat ini ialah Muhammad Yatim Isa, Yahya Muhammad Saman, Muhammad Merah dan Razali Ismail. Namun sebahagian mereka telah tiada lagi. Kini yang tinggal hanyalah Pak Razali Ismail. Beliau bertekad untuk menabur ilmu silat ini kepada generasi baharu. Assalamualaikum, saya Muhammad Razali Ismail di Kampung Menerung. Untuk guru saya
Rahim, Pok Yunu, Pok Yaya, Mak Yatin, Muhammad Ghazali Ismail. Tinggal satu orang aja saja lagi. Belakang saya anak murid saya sedang mengajar di kampung Menero. Yang kedua, dia pergi di Kuala Terengganu, di Jenaga, di Johor, persembahan saya. Lepas pada tu dia pergi ke Singapura. Balik Singapura, jabatan panggil pula di Kuala Terengganu. Lepas tu, tak ada lah setakat ni lagi. Saya nak perluaskan lagi anak buah saya daripada Kuala Terengganu.
Segala seni tradisi yang masih ada ini, satu-satunya di Hulu Terengganu, akan terus kekal dan berkembang menghiasi lanskap seni budaya negeri ini. Terus diminati dan mendapat tempat yang istimewa di hati peminat silat tanah air.